Seorang bekas ketua pegawai operasi syarikat didenda RM200,000 oleh Mahkamah Session Alor. Hukuman dijatuhkan selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap 3 pertuduhan pilihan menggunakan dokumen palsu berkaitan tuntutan kerja kontrak pada tahun 2017 dan 2018. Tertuduh turut diperintahkan menjalani hukuman penjara 36 bulan jika gagal membayar denda. Bagi pertuduhan pilihan pertama dan kedua, tertuduh didenda masing-masing RM70,000. Manakala untuk pertuduhan pilihan ketiga pula, mahkamah menjatuhi hukuman denda RM60,000. Dalam pada itu, tertuduh juga mengaku bersalah terhadap 2 pertuduhan menerima suapan, masing-masing sebanyak RM181,177 dan RM170,000 pada 20 dan 19 Februari 2018. Pertuduhan itu bagaimanapun diputuskan sebagai take into consideration TIC oleh pihak mahkamah mengikut Seksyen 171A Kanun Prosedur Jenayah. Di Gua Musang, Kelantan pula, seorang lelaki yang dipercayai memenggal leher ibu tirinya menggunakan sebilah parang sehingga putus di kampung dalam Senduk Jerit semalam direman 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, perintah reman terhadap suspek berusia 39 tahun itu bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam kejadian petang semalam, suspek telah menetak leher ibu tirinya sehingga putus di kampung dalam Senduk di Jerit kira-kira 38 km dari bandar Gua Musang. Suspek kemudian tampil menyerah diri di Balai Polis Bertam sejeru selepas kejadian itu berlaku pada jam 4.55 petang. Mangsa berusia 54 tahun itu ditemui di dalam rumahnya dalam keadaan kepala terputus dengan kesan tetakan. Siasatan awal mendapati lelaki berusia 39 tahun itu kurang sioman, malah ketika kejadian dia juga di bawah pengaruh dadah. Di Sabah pula, seorang bekas pengurus syarikat pengangkutan dihadapkan ke mahkamah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas pertuduhan mengemukakan invoice palsu pada 3 Disember 2014. Tertuduh yang berusia 35 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dia dituduh mengemukakan invoice palsu bernilai RM11,200 kepada Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan bagi tuntutan perkhidmatan sewaan bas program lawatan benchmark 5S untuk kaki tangan institut berkenaan. Sabit kesalahan boleh berdepan hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau keduanya sekali. Hakim turut menetapkan jaminan sebanyak RM10,000, RM6,000 sebagai deposit dan dengan seorang penjamin tempatan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 14 April depan.